Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya fa in 'abarahu, kita baca matang dulu sebab kita hok kemarin tu kita baca dah matang, lepas tu kita baca syarah dah habis kepada matang. Hok yang hari ni kita nak sambung matang hok kemarin, syarah dia tu. Katanya fa in 'abarahu fa in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi an tara qawiyan wa dha'ifan fa dha'ifu istihadah wal qawiyyu hayd. Maka jika melepasi darah itu 15 hari sebanyak-banyak haid, maka fa in 'abarahu fa in kanat ay fa fihi tafsilun, maka padanya ada perincian. Bagaimana perincian dia? In kanat mubtada'atan, jika perempuan itu kali pertama datang haid, mumayyizatan, dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, dengan bahawa dia melihat darah yang kuat dan darah yang lemah. Okey, di sana ada sifat darah yang kita bincang dah kemarin, merakumi warna, pekat, cair dan bau. Maka jawab bagi in kanat fa dha'ifu istihadatun wal qawiyyu haidun. Maka darah yang dhaif itu adalah istihadah, manakala darah yang kuat itu adalah haid. Dia dhaif dengan qawi di sini bukan hanya dilihat kepada sudut warna sahaja, bahkan kena lihat kepada sifat-sifat yang lain juga. Darah yang ada padanya 3 sifat kuat, ia lebih kuat berbanding dengan darah yang ada padanya 2 sifat kuat. Darah yang ada padanya 2 sifat kuat, dia lebih kuat berbanding dengan darah yang ada padanya 1 sifat kuat. Baik. Cuma kalaulah sekiranya ada pada darah, katakanlah 2 darah tu, darah yang pertama ada padanya 2 sifat yang kuat, darah yang kedua ada padanya 2 sifat yang kuat yang berbeza. Okey, boleh faham? Maka hak yang lebih kuat adalah darah hak yang mempunyai 2 sifat yang kuat, hak yang pertama. Kuat bisabqi, dengan sebab terdahulu. Okey, boleh faham? Sama juga dengan darah yang ada padanya 1 sifat yang kuat. Hak ni ada 1 sifat yang kuat, hak ni ada 1 sifat yang kuat yang berbeza dengan hak yang pertama. Maka dikirakan hak yang lebih kuat adalah hak yang terdahulu. Dipanggil aqwa bisabqi. Okey, jelas kan? Okey, habis. Jadi okey, kita baca dalam kita baca syarah dia. Fa dha'ifu, maka darah hak yang lemah min zalika, daripada demikian itu, adalah istihadah wa in tal, sekalipun lama. Tala panjang. Maksud mana panjang? 3 bulan darah merah. 10 hari darah hitam, 3 bulan darah merah. Okey, boleh faham? 3 bulan darah merah berterusan tanpa berhenti. Kalau dia berhenti lepas tu mari mula, tu hukum lain. Ni dia berterusan. Okey, boleh faham? Sekarang ni darah hitam, hak ni anda kena hurah sikit. Sebab benda ni kadang-kadang mari mikir, dah kalau setahun semuanya istihadah belaka. Okey, nanti anda akan hurah. Kita cuba hurah untuk memahami kenapakah fuqaha berpandangan begini. Baik. Sekarang ni katakanlah orang puan ni datang darah kali pertama. Datang darah
hitam sebanyak 10 hari. Lepas tu hari ke-11 merah. Sampai ke 4 bulan merah. Tak berhenti-berhenti. Okey je lah. Jadi bermakna semua sekali 4 bulan 10 hari. Darah dia mari. Faham tak lagi? Jadi bermakna darah yang keluar saat itu ada darah haid. Adakah start daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-40 semua sekali anda kata berapa bulan ni? 4 bulan 10 hari kan? Adakah daripada hari pertama sehingga cukup 4 bulan 10 hari semuanya haid belaka? Tak ada seorang pun ulama kata semuanya haid belaka. Okey, boleh faham? Tak ada seorang pun ulama kata semuanya haid belaka. Tidak mungkin semuanya haid belaka. Jadi bermakna dalam darah tersebut ada darah haid dan ada darah istihadah. Baik, sekarang ni kita nak letak hak mana haid, hak mana istihadah. Yang pertama sekali kita kena tengok perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Dia apabila wujudnya perbezaan pada sifat darah, maka bermakna wujudnya perbezaan daripada segi hukum. Okey, boleh faham? Dia tidak lagi. Wujudnya perbezaan daripada segi hukum kerana benda wujudnya perbezaan pada terhadap sifat darah tersebut. Okey. Jadi tengok wujudnya perbezaan. Hari pertama dengan hari yang ke-10 adalah warna hitam. Maka waktu kita hukum haid. Start daripada hari ke-11, hak tak berhenti mari sampai ke hari yang 4 bulan saat ni tu. Semuanya dihukumkan sebagai istihadah. Lamanya istihadah. Dah apa dak hukum haid? Okey, nanti. Kenapa ulama fiqh tidak hukum haid? Sekarang ni, daripada hari yang ke-11 sehingga 4 bulan, darah di atas satu sifat. Maksudnya darah yang sifat dia lemah. Sama ke tak? Sama. Dia tidak boleh kita nak kerak. Maksudnya nak kerak. Nak hukum hak ni haid, hak ni istihadah sedangkan sifat dia sama. Benda yang sama, tidak boleh kita nak bagi hukum yang berbeza. Okey, boleh faham? Ulama fiqh, bukanlah mereka itu maksudnya mereka itu mengatakan start daripada hari yang ke-11 sampai ke 4 bulan saat ni tu yakin istihadah. Bukan dia tengok situ, bukan dia tengok bab lain. Dia tengok bab dia, perhati molek. Nanti kita nak faham masalah ni. Dia tengok dalam bab kewajipan sembahyang. Perhati molek, dia tengok dalam bab kewajipan sembahyang. Sebab sekarang ni masalah darah ni dia berkait dengan ibadat. Kita nak faham masalah ni yang supaya kita jelas kenapa kau ulama fiqh letakkan hukum begitu. Okey, boleh Dan anda hurah ni untuk maksudnya untuk mudahlah, kita tidak hurahlah aras tinggi, kita hurah untuk mudah faham benda kenapa kau ulama fiqh meletakkan hukum begitu. Sekarang ni asal kepada perempuan adalah wajib sembahyang. Okey, boleh faham? Asal bagi perempuan adalah wajib sembahyang kerana perempuan adalah mukallaf. Sebagaimana lelaki wajib sembahyang, orang pun wajib sembahyang. Dalilnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Okey, boleh faham? Sesungguhnya sembahyang ia menjadi ketetapan ke atas orang beriman laki-laki perempuan. Hak yang ketetapan tersebut ada waktu-waktu yang ditetapkan. Okey. Jadi asal wajib perempuan sembahyang. Jelas tak? Wajib perempuan sembahyang. Tu asal. Di sana ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang, iaitu darah haid. Darah haid dia menggugurkan kewajipan sembahyang. Hari yang ke-11 sampai ke 4 bulan, darah warna merah tanpa berhenti. Maka ada tak kemungkinan darah tersebut haid? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan? Ada. Okey, boleh faham? Ada kemungkinan. Tapi dalam masa yang sama, perhati molek, dalam masa yang sama, di sana ada darah istihadah. Okey, boleh faham? Di sana ada darah istihadah. Dan sifat darah sama. Apabila tidak ada hak yang dapat menterjehkan, maksud dia dapat menterjehkan, dapat mengkuatkan. Kalau hak tadi hitam menterjehkan waktu tersebut sebagai darah haid. Maka tidak boleh kita nak kata hak ni haid, hak ni istihadah tanpa ada murajjih, tanpa ada perkara hak yang menterjehkan. Sedangkan sifat sama. Dia tidak boleh benda hak yang sama tiba-tiba kita bagi hukum yang berbeza tanpa ada benda yang membezakan.
Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana terlalu syok, tidak jelas, tidak ada ukuran sebelum daripada ni kerana dia kali pertama datang haid, maka kata ulama, kesemua tempoh tersebut tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Okey, boleh faham? Dihukumkan kesemuanya sebagai darah istihadah. Jadi tempoh istihadah adalah tempoh suci bagi perempuan. Dan apa ke sampai ke 44 bulan dihukumkan suci? Kata ulama tak ada masalah kerana benda. Kerana sebanyak-banyak suci tidak ada batasan. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Okey, itu secara ringkas lah untuk kita faham kenapa kaum ulama meletakkan hukum begitu. Katanya, hak yang lemah itu adalah istihadah. Wa in tal, sekalipun tala, apa dia tal? Panjang. Maksud dia panjang, lama, ad-dhaif. Lepas tu, wal qawiyyu minhu haidun, dan hak yang kuat daripadanya adalah haid. Hak yang kuat daripadanya adalah haid. Hak yang lemah adalah istihadah, manakala yang kuat adalah haid. Tadi kita hurah tu hurah untuk we mudah faham je. Kita hurah saat ni tu untuk we mudah faham. Hak yang kuat daripadanya adalah haid. Tapi dengan syarat illam yanqusil qawiyyu an aqalli. Jika tidak kurang darah hak yang kuat saat itu daripada sekurang-kurang haid. Aqalli ay aqallil haid. Sebab tu dia bagi ayil haidhi. Okey, darah yang kuat tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Okey. Hukum dia bagi perempuan mu'tadah, mubtada'ah, mumayyizah, hukum dia adalah hak yang kuat haid, hak yang lemah adalah istihadah. Itu hukum dia. Tapi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, mesti darah yang kuat jangan kurang daripada sekurang-kurang haid. Okey, kena ingat syarat yang pertama. Sebab kat lagi dia akan buat contoh untuk perkara hak yang tidak bertepatan dengan syarat yang pertama. Okey, boleh faham? Mesti jangan kurang daripada sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Wahwa, dan iaitu aqallul haidhi yaumun wa lailah kama marrah. Sehari semalam seperti apa hak yang telah lepas. Kita cerita dah kan telah lepas kan? Wala abara. Ini syarat yang kedua. Okey, itu syarat yang pertama. Kena tanda syarat yang pertama. Okey, ini syarat yang kedua pula. Wala abara, dan tidak melepasi. Abara ay jawaza, tidak melepasilah ia kembali kepada al-qawi aktharahu, sebanyak-banyaknya, ay sebanyak-banyak al-haid. Wahwa, iaitu sebanyak-banyak haid adalah 15 yauman kama marra aidan muttasilatan. Iaitu 15 hari seperti apa yang telah lepas juga secara muttasilah, secara bersambung. Maksudnya jangan selang-seli. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Jangan benda selang-seli. Kadang-kadang cukup lah. Benda tak lebih 15 hari. Tak lebih 15 hari. Tapi diselang dengan darah-darah yang lain. Tapi campur dengan darah lain, ia tak jadi 15 hari. Jadi 18 hari sebagai contoh. Okey. Boleh faham? Maksudnya darah kuat. Contoh gini lah. Contoh kita kata. Hari pertama darah kuat. Hari kedua darah kuat. Okey, 2 hari. Nah, boleh. Tiba-tiba 7 hari darah merah. Sebagai contoh kan. Lepas tu bagi darah kuat pula. Sampai ke 20 hari. Memang kalau kira darah kuat saat ni tu dah lebih 15 hari. Tapi dia tidak bagi secara muttasilah. Apa muttasilah? Secara bersambung. Mari diselangi dengan darah-darah yang lemah. Maka tidak boleh kita kata darah yang kuat itu adalah haid. Okey, boleh faham? Sebab kalau kita kata haid, jadi bermakna dia akan melebihi daripada tempoh 15 hari. Jelas tak? Okey, itu maksud muttasilatan. Sebab dia syarat begitu, syarat mesti darah yang kuat tidak boleh lebih daripada 15 hari. Li'annal haidha la yazidu ala dhalik. Kerana sesungguhnya haid tidak lebih di atas demikian itu. Tidak lebih daripada 15 hari. Boleh faham? Haid tidak lebih daripada 15 hari. Okey. Sekarang ni kita ingat perbincangan kita ni adalah perempuan kali pertama datang darah. Jadi apabila kali pertama datang darah, dia tidak ada ukuran untuk sebelum daripada ni. Betul tak? Ada tak ukuran? Tak ada. Sebab dia kali pertama datang darah. Kali pertama keluar darah haid. Umur baru 13 tahun. Tiba-tiba darah keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid. Maka kena tengok dia mumayyizah ke ghairu mumayyizah. Okey, kalau dia mumayyizah, maksudnya dia melihat darah
keluar lebih daripada satu sifat. Di sana ada sifat yang kuat, di sana ada sifat yang lemah. Maka hukum haid dia adalah darah yang kuat. Darah yang lemah adalah istihadah. Darah yang kuat adalah haid. Darah yang lemah adalah istihadah. Cuma kita kena ingat, dulu kita bincang dulu, sekurang-kurang tempoh haid sehari semalam. Jadi bermakna, sekurang-kurang tempoh haid tu, mesti kita kena letak pada darah yang kuat. Jadi darah yang kuat jangan kurang daripada sekurang-kurang haid. Jelas? Kalau darah kuat kurang daripada sekurang-kurang haid, tak sampai sehari semalam, maka tidak boleh kita hukumkan darah kuat tu adalah haid. Kerana ia akan membawa, dia akan menatijahkan haid kurang daripada sehari semalam. Sedangkan hak yang kita belajar sebelum daripada ni, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Boleh faham? Begitu juga sebelum daripada ni kita belajar sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Jelas tak? Jadi apabila kita nak hukum darah yang kuat sebagai haid, mesti darah kuat jangan lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kalau lebih daripada sebanyak-banyak haid, maka tidak boleh kita kata darah kuat tu haid. Sebab kalau kita kata darah kuat tu haid, maka ia akan membawa, ia akan menatijahkan kita akan hukum haid lebih daripada 15 hari, 15 malam. Jelas tak? Tu dua syarat sebenarnya, dua syarat tu mudah je. Dua syarat tu diambil daripada sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Ketika kita nak hukum darah yang mempunyai sifat tertentu sebagai darah haid, pastikan darah saat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang haid dan tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Okey, jelas kan? Habis. Sebab tu dia mari li'annal haidha la yazidu ala dhalik. Kalau hak tadi kalau kita nak buat ta'lil sama, kita boleh tiru sini ya. Hak tadi tu. Dia kata illam yanqusil qawiyyu an aqallihi. Jika tidak kurang darah yang kuat daripada sekurang-kurang haid. Sebab benda kita buat ta'lil dia li'annal haidha la yanqusu an dhalik. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Kerana haid dia tidak kurang daripada sehari semalam. Hak ni dia buat ta'lil, hak tu dia tidak buat ta'lil, sama je. Hak ni li'annal haid la yazidu ala dhalik. Hak tu kita kena buat li'annal haid la yanqusu an dhalik. Jelas? B. Berapa dah syarat dia? Berapa syarat, Ming? Berapa syarat dah? Dua. Kan kata pula. Berarti dua syarat. Okey, dua syarat dah kan? Dua syarat ni kena letak dah dalam kepala. Sebab ni sebagai asas untuk kita bincang benda contoh-contoh lepas daripada ni. Dan contoh lepas daripada ni dia bukan buat contoh sebagaimana kita ni baca buku-buku baru. Buku baru mudah dia buat contoh siap. Satu contoh, dua contoh, tiga contoh. Hak ni dia gabung beberapa contoh, lepas tu dia buat satu jawapan. Okey, boleh faham? Jadi payah sikit kita nak faham. Payah sikit lah. Melainkan orang yang sentiasa berta'amul dengan kitab turas, dia faham lah. Cara lagu manakah uslub ataupun manhaj yang diguna pakai oleh ulama-ulama dulu. Okey, kita ada syarat yang ketiga. Tapi syarat yang ketiga ni anda kena bagi kena kabar dulu. Syarat yang ketiga bukanlah diguna syarat yang ketiga secara mutlak. Syarat yang ketiga dalam hal-hal tertentu saja digunakan. Dan dalam hal-hal yang lain tidak digunakan syarat yang ketiga. Lagu mana syarat yang ketiga? Wala naqasad da'if. Dan tidak kurang darah yang lemah. Tidak kurang darah yang lemah. Bila kau tidak kurang darah yang lemah, ini istamarra. Ni kait dia. Ni syarat. Jika berkekalanglah ia. Jika berkekalang berterusan. Darah lemah ni, darah keluar secara berterusan. Keluar secara berterusan darah. Dan tidak kurang darah lemah jika dia keluar secara berterusan. An aqalli tuhur. Daripada sekurang-kurang suci. Jadi bermakna kalau tidak keluar secara berterusan, maksudnya putus. Darah lemah keluar dalam tempoh tertentu, tiba-tiba berhenti. Okey, boleh faham? Boleh faham? Maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Nanti kita akan tengok contoh. Lagu mana berterusan dan lagu mana berhenti. Okey? Jadi darah yang lemah tidak kurang dengan syarat inistamar. Berarti itu perkataan inistamar. Sebab kat lagi pengarang kita akan setuh balik
kenapa kau aku takdirkan perkataan inistamar? Khatib Syibni akan setuh balik. Jadi kita kena sedar benda hak yang dia takdirkan apa semua sekali tu, sebab dia akan setuh balik lepas ni. Faham? Jika berterusan, darah yang lemah kalau keluar secara berterusan, jangan kurang darah lemah, ataupun inistamar kita letak jika berkekalan adamu, tanpa kita melihat kepada darah lemah ataupun darah kuat. Jika berkekalan darah tu berterusan tanpa berhenti. Inistamar ay inistamar raddam. Okey, boleh faham? Tidak kurang darah yang lemah jika berkekalan darah tersebut an aqalli tuhur, daripada sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci wahwa iaitu aqallu tuhri 15 yauman kama marra, seperti apa yang telah lepas. Aidan juga muttasilatan. Muttasilatan ni secara bersambung, bukan diselang-seli dengan darah yang kuat berada di celahnya. Boleh faham? Lepas tu fa'akthar ni maksudnya ke atas. Maksud dia ke atas, sekurang-kurang suci ke atas. 15 hari, 16, 17. Jangan kurang. Okey, boleh faham? Daripada 15 hari ke atas. Jelas? Itu maksud fa'akthar. Jelas itu Nampak tak lagi? Okey. Hatta law ra'at yawman wa laylatan aswada thumma ittasala bihi ad-dha'if wa tamada sinina kana tuhran. Berarti molek Sehingga sekiranya seorang perempuan melihat ra'at ay ra'atil mar'atu yawman wa laylatan aswada, sehari semalam hitam. Ni contoh sahaja. Daripada sudut berlaku tu, mungkin kita kata hampir mustahil berlaku benda lagu ni. Ni contoh sahaja. Okey, boleh faham? Hampir mustahil pada adat. Bukan kita kata mustahil. Hampir mustahil pada adat. Ni buat contoh sahaja. Okey, boleh. Kadang-kadang contoh ni dipanggil benda misal iftiradi. Faham? Bukan misal wuku'i. Kita ada misal wuku'i dan ada misal iftiradi. Okey, boleh faham? Misal hak yang hanya dibuat-buat. Bukan contoh hak yang berlaku. Dan dalam fiqh mazhab Hanafi terlalu banyak misal iftiradi. Dan fiqh mazhab Imam Syafi'i banyak. Tapi mazhab Hanafi lebih banyak. Contoh iftiradi. Tapi hak yang hebatnya, contoh iftiradi yang dibuat oleh ulama-ulama sebelum daripada ni, tiba-tiba, beberapa kurung akan datang, ratusan tahun lepas daripada tu, terjadi sungguh. Terjadi sungguh. Perkara tersebut. Hak yang sebelum daripada ni hanya buat, anggap sahaja begini. Rupa-rupanya berlaku sungguh benda tu. Okey. Jelas kan? Contoh banyaklah. Hana pun nak ingat nak cerita contoh tersebut. Nak letak dalam kepala otak. Kalau kita letak, boleh kita cerita. Bukan nak letak kat sebelum ni tapi tak ingat. Banyak sangat mikir bab lain, dah ingat dah benda tu. Sebelum ni kita cuba letak dalam kepala beberapa contoh dalam mazhab Hanafi, benda hak yang dibincang oleh ulama sebelum ni hanya contoh dibuat-buat, tiba-tiba sampai kepada satu masa ia berlaku sungguh. Baik. Sehingga sekiranya melihat seorang perempuan sehari semalam aswada, hitam, thumma ittasala bihi dhaif, kemudian bersambung dengan hitam oleh darah yang lemah. Contoh kita kata kuning. Lepas daripada hitam sehari semalam, tubik darah warna kuning. Wa tamada sinin, dan berpanjangan ia ad-dhaif sinin beberapa tahun. 3 tahun. Lepas betul tubik kuning, tak berhenti. Tubik sama, tak berhenti. Dia kalau berhenti, tubik pula tu masalah lain. Faham? Boleh faham tak, Fendi? Ni tak berhenti, terus berterusan. Maka ketika tu jawab bagi lau, kana. Tu jawab bagi lau. Kana adalah ia ad-dhaif tuhran, suci. Dhaif tu suci. Maksud dia dhaif tu suci, tempoh dhaif tu bukan tempoh haid, tempoh suci. Jadi bermakna hak yang dhaif tu dihukumkan darah dia istihadah. Kena ingat, darah istihadah tempoh dia adalah tempoh tuhur. Faham? Tempoh suci. Jadi perempuan ketika berlaku darah istihadah, dia kena mengambil hukum perempuan at-tahirat. Perempuan yang suci. Dia berbeza dengan naqaq. Dia naqaq tidak semesti tuhur. Kadang-kadang naqaq itu adalah haid. Okey, boleh faham? Jelas? Jelas,
Wa in kanat taraddama daiman. Sekalipun, sekali lagi nak puas hati lagi. Saat ni wa tamada sini. Kana tuhur. Wa in kanat, dan sekalipun adalah ia, perempuan tersebut, taraddama, melihatlah ia, ad-dama akan darah daiman selama-lama. Kalau saat ni sini, beberapa tahun. Ni selama-lama tu. Okey, boleh je lah. Ni mungkin kita kata hampir mustahil lah. Hampir mustahil kan. Cuma dia buat benda contoh. Benda? Sebab dia, okey tengok. Kenapa kau berhati molek? Dia mau bagi alasan. Alasan dia mau bagi. Ini panggil ta'lilat al-fiqhiyah. Kenapa kau hukum dia begitu? Hak yang lemah tu dihukumkan suci, istihadah. Sebab dia. Berarti ya? Lianna aktsara tuhri, sebab itulah pengarang kita tidak katakan dia tidak sebut bahawasanya darah yang lemah tu sebagai istihadah, tapi dia sebut sebagai suci. Sebab dia nak membantu untuk kita memahami ta'lil. Faham? Tapi sebenarnya darah dhaif tu adalah istihadah. Faham? Dan tempoh istihadah tu dihukumkan sebagai tempoh suci. Tapi dia buat mari kana tuhran kerana dia nak beri faham kepada kita ta'lil yang dia akan datangkan selepas daripada ni. Faham? Lianna aktsara tuhri la hadda lahu kama salaf. Kerana sesungguhnya sebanyak-banyak tuhur tidak ada hak baginya seperti apa yang telah lepas. Kama salafa ay kama marra. Kama sabaq. Itu makna salaf. Jelas? Jelas ha? Habis itu. Okey, kena ingat berapa syarat tadi? Berapa syarat? 3. Yang mana 3 syarat ini dinamakan sebagai syarat tamyiz. Sebagaimana ada ustazah Ummu Atirah Yusuf, dia ada tulis. Syarat tamyiz, darah kuat tidak kurang daripada 24 jam, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam, darah lemah keluar secara berterusan istibrak 15 hari ke atas. Darah lemah keluar secara berterusan, lepas tu mesti 15 hari ke atas. Jazakumullahu khairah. Baik. Katanya, fa in fuqida syartun min dzalika, maka jika luput, tidak ada. Fuqida makna tidak ada. Syartun, satu syarat. Hilang satu syarat. Tak ada satu syarat. Min dzalika, daripada demikian itu. Berapa tak syarat tadi? 3 syarat kan? Kalau tak ada satu syarat daripada 3 syarat tersebut, tak ada satu syarat daripada 3 syarat tersebut. Ka'an ra'at, tak payah baca lagi. Kita cari jawab dulu. Sebab in tu syartiyah. Mana jawab dia? Kalau tidak ada satu syarat daripada demikian itu, lakos bagi. Tengok bagi yang kedua tu, penghujung. Faka ghairil mumayyazah. Faka ghairil mumayyizah. Maka adalah ia seperti perempuan yang tidak mumayyizah. Tu hukum dia. Wasayati hukmuha. Dan akan datang hukumnya, hukum ghairul mumayyizah. Okey, boleh faham? Baca gitu dulu. Ka'an ra'at, tak payah baca lagi. Jelas tak main ni? Ka'an ra'at tu dipanggil contoh. Didatangkan contoh sebelum daripada datangkan jawab. Untuk memberi penjelasan ataupun untuk menjelaskan kepada kita bagaimanakah yang dimaksud dengan syarat tersebut. Boleh? Jika tidak ada satu syarat daripada demikian itu. Kan tak ada 3 syarat. Kalau tak ada satu syarat, hilang satu syarat, luput satu syarat, tidak cukup satu syarat, maka hukum dia seperti ghairil mumayyizah. Okey, boleh faham? Hukum dia adalah seperti. Dia tidak kata ghairul mumayyizah. Sebab pada hakikatnya adalah mumayyizah. Tetapi oleh kerana mumayyizah, faqidatus syar, dia tidak ada, tidak cukup syarat, maka hukum dia adalah seperti ghairu al-mumayyizah. Dan bagaimana hukum ghairul mumayyizah? Jangan gaduh. Lepas ni kita akan cari. Wasayati hukmuha. Okey, lagu mana luput satu syarat? Contoh. Ka'an ra'atil aswada yauman faqat. Seperti melihat perempuan akan darah hitam yauman, sehari. Faqat, sahaja. Dia tengok darah hitam sehari je. Maksudnya bukan sehari semalam. Sehari sahaja. Perhatian molek. Sini peningnya kalau nak perhatian molek. Dah mana kan darah hitam sehari kan? Dah sehari cukup lah.
Sebab kita tak dalam pada otak sehari saat itu 24 jam. Tak bukan. Sehari di sini tak sampai 24 jam, 12 jam sahaja. Sebab sehari. Okey, boleh faham? Cuma sehari semalam tak semesti 12 jam, 12 jam. Dia kadang-kadang siang hari tu lebih panjang daripada malam, kadang-kadang lebih pendek daripada malam. Hal tu tak apalah. Yang penting kita kata sehari. Maksudnya tak sampai sehari semalam. Okey. Jadi bermakna tidak cukup syarat yang pertama ni. Ra'atil aswada yauman faqat. Tak cukup syarat yang pertama. Boleh? Au sittata ashar. Ataupun dia melihat darah hitam 16. Bermakna tak cukup syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua. Tak gitu. Sebab syarat yang kedua mesti kena 15 hari. Tidak lebih daripada 15 hari. Ni dia tengok darah hitam 15 hari. Apa dia? 16 hari. Lepas tu baru tumbik darah lemah. Faham tak lagi ya? Satu. Ni kita kena faham. Contoh ni, contoh yang dia buat ni, contoh untuk orang yang faham lah kedah. Sebab kalau kita tak faham, orang puan tengok darah hitam 12 jam. Ataupun sehari je. Lepas tu tak mari darah. Memang jelas lah istihadah. Tapi istihadah ni tidak masuk dalam 7 pembahagian tu. Faham? Istihadah lain ni. Hak ni kita nak bincang hak yang 7 saat itu. Hak yang masalah kita kena ingat asah. Kita kabarkan asah. Masalah darah yang melepasi 15 hari. Cuma dia kali pertama datang darah. Dia dapat membezakan sifat darah. Cuma darah yang kuat datang sehari semalam. Sehari je. Tak apa sehari semalam. Hak lain semua dia lemah belaka. Sampai kali yang ke 16-17 lemah belaka. Okey. Jadi bermakna tidak cukup syarat yang pertama. Ataupun 16 hari. Darah kuat 16 hari. 17 hari baru bertukar kepada darah lemah. Jelas? Tak cukup darah, tidak cukup syarat yang kedua. Awil dha'ifa 14. Ataupun keluar darah yang lemah 14 hari. Mana dia keluar darah yang lemah 14 hari? Sebagai contoh 14 hari. Tengok. 7 hari darah hitam. 7 hari darah hitam. 14 hari darah merah. 21 hari dah kan? 7 hari darah hitam. 14 hari darah merah. Lepas tu? Lepas daripada tu dia. 7 hari pula darah hitam. Hari ke-22 tubik darah hitam pula. Faham? 7 hari darah hitam. 14 hari darah merah. Lepas tu? Berapa? 7 hari pula darah hitam. Maka hak ni kita tak boleh kata darah yang kuat haid, darah yang lemah istihadah. Sebab kalau kita kata darah yang kuat haid, 7 hari haid, 7 hari nu pula haid, 14 hari istihadah, jadi bermakna suci 2 hari? 14 hari. Faham? Sedangkan sekurang-kurang suci 15 hari. Dah, hak ni kan hak ni. Hak ni boleh tak kita kata 7 hari haid, 14 hari istihadah, mari pula darah hitam, hari yang ke-15 mari pula darah hitam kan? Mari pula darah hitam, selepas daripada 14 hari darah merah, kita kata istihadah juga untuk mencukupkan sekurang-kurang suci. Tak boleh, tak boleh. Hak ni bukan gitu hukum dia. Hak ni lain. Hak ni lain, hak ni. Hak ni tidak sama dengan masalah hak yang kita kata darah saat itu keluar dalam baqiyatu tuhur. Hak ni dia mengalami suci tak gini? Tak mengalami suci lagi. Maksudnya darah. Maksudnya tidak. Darah sentiasa ada. Darah tak berhenti pun. Okey, boleh faham? Ni hukum dia lain. Jangan tukar dengan masalah tu. Masalah darah yang keluar fi baqiyati tuhur lain daripada masalah ni. Okey, boleh faham? Lain daripada masalah ni. Masalah ni dia keluar 7 hari hitam, 14 hari merah, tiba-tiba 7 hari hitam pula. Hak ni hukum dia adalah seperti hukum perempuan ghairul mumayyizah. Okey, jelas. Seperti hukum perempuan ghairu al-mumayyizah. Okey, habis. Dia melihat hitam sehari ataupun 16 hari ataupun dhaif 14 hari. Lepas tu wara'at dan melihatlah ia abadan. Yauman aswada wa yaumain ahmar. Dia tengok hitam benda merah 14 hari, lepas tu dia tengok sehari hitam, 2 hari merah. Dia wara'at ke awra'at? Awra'at. Betul. Awra'at. Ana wara'at. Silap ni. Awra'at abadan gitu.
hak tu baru betul. Kita ada dia buat wangi waraat. Mujur. Kita betul. Auraat ataupun melihatlah ia perempuan abadan selama-lama. Katakanlah setahun. Yauman aswada wa yaumaini ahmara. Sehari hitam, 2 hari merah. Sehari hitam, 2 hari merah. Sehari hitam, 2 hari merah. Dia kalau sehari hitam, 2 hari merah, kalau sehari gini boleh kita kata sehari semalam. Kita boleh kata sehari semalam. Ni, kadang-kadang penggunaan yaum maksudnya adalah sehari semalam. Okey, boleh faham? Ni kita kata sehari semalam hitam, 2 hari 2 malam merah. Sehari semalam hitam, 2 hari 2 malam merah. Duk main gila gitu lah. Jadi kalau mari dalam tempoh sebulan, perhati molek. Dalam tempoh sebulan, sehari hitam, 2 hari 2 malam merah. Dalam tempoh 30 hari. Jadi merah berapa hari? Hitam berapa hari? Jadi. Cuba perhati. Sehari semalam, hitam, 2 hari merah. Sehari hitam, 2 hari merah. Sehari hitam, 2 hari merah. Jadi 1/3 dengan 2/3. Jadi kalau dalam tempoh 30 hari, 1/3 hitam, 2/3 merah. Hitam berapa hari? 10. Merah? 20. Okey, hitam cukup tak sehari semalam? Cukup. Cukup sehari semalam. Lebih tak daripada 15 hari 15 malam? Tak lebih. Okey, cukup dah 2 syarat kan? Syarat yang ketiga, darah yang lemah saat ni tu, darah yang lemah cukup tak sekurang-kurang suci? 20 hari. Lebih daripada 15 hari. Tu. Cukup dah 3 syarat. Tetapi benda tidak muttasilah. Kan tadi kan dia kata benda muttasilah. Mesti kena bersambung. Ni tidak bersambung. Perhati tak? Jelas tak? Mesti kena benda bersambung. Tadi Ustazah Ummu Atiyah Yusuf saat ni tu dia Ummu Atirah Yusuf dia ada buat darah lemah keluar secara berterusan. Boleh kita kata kalau darah lemah keluar secara berterusan. Darah lemah keluar secara berterusan. Okey, boleh. Hak tu inistamar. Tapi hak yang hak ni yauman aswad wa yaumain ahmar. Hak ni syarat dia bukan istimrar tapi dia kena ittisal. Tu hak muttasilah. Dia ittisal, dia berbeza dengan istimrar. Dia nak darah hak yang kuat saat ni tu mesti kena tidak kurang daripada, tidak lebih daripada 15 hari tapi secara ittisal. Sebab tu dia kata benda muttasilah. Okey, boleh faham? Kalau sehari semalam hitam, 2 hari 2 malam merah. Sehari semalam hitam, 2 hari 2 malam merah. Sehari semalam hitam, 2 hari 2 malam merah. Sampai ke 30 hari. Kalau kita tengok 1/3 hitam, 2/3 merah. Sebab dalam lingkungan 3 hari kan berlaku benda gitu kan. Gili kan. Jadi bermakna 10 hari hitam, 20 hari merah. Jadi cukup dah syarat yang pertama, cukup syarat yang kedua, cukup syarat yang ketiga, cukup. Tapi tidak boleh kita hukum darah hitam tu haid, darah yang lemah tu istihadah kerana tidak ittisal, tidak bersambung darah hitam yang keluar di celah-celah darah merah. Okey, jelas kan? Begitu juga hak yang darah lemah pun disyaratkan sebab ittisal juga. Okey, boleh faham? Disyaratkan ittisal juga. Sebab tu dia bagi muttasilatan. Perhati tak? Dua-dua muttasilatan. Perhati tak? Nampak tak? Wala abara ay jawaza aktharahu wa huwa 15 yawman kama marra aidan muttasilatan. Betul? Nampak tak muttasilatan yang pertama? Yang kedua, wala naqasa dhaif in istamar an aqalli tahur wa huwa 15 yawman kama marra aidan muttasilatan. Nampak tak? Dia bagi muttasilah. Jadi bermakna hak ni tidak cukup syarat ittisal. Kerana darah yang kuat tidak ittisal, darah yang lemah juga tidak ittisal. Jelas tak Medi? Berarti ya. Nampak tak? Ada 2 muttasilah disebut. Tak nampak? Cuba tengok tu. Wala abara ay jawaza aktharahu wa huwa 15 yawman kama marra aidan batu muttasilatan. Cuba. Hak sebelum tadi. Cuba. Lepas tu hak yang kedua pun wala naqasa dhaif in istamar an aqalli tuhur wa huwa 15 yawman kama marra aidan batu muttasilatan. Hak contoh ni hak yang tidak muttasilah. Okey, boleh faham? Tidak ada ittisal. Maka keempat-empat contoh saat ni tu hak tu termasuk dalam luput syarat. Luput syarat tamyiz. Jadi bermakna syarat tamyiz kita kena tambah lagi. Dari atas 3 saat ni. Kan? Yang pertama
tidak kurang daripada sehari semalam darah yang kuat. Yang keduanya tidak lebih daripada 15 hari 15 malam darah yang kuat. Yang ketiganya darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Betul tak gitu? Tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Yang keempatnya mesti kena ittisal darah yang kuat. Betul tak gitu? Lepas tu yang kelimanya mesti kena ittisal darah yang lemah. Baik. Lepas tu maka hukum dia adalah ka ghairil mumayyizah wa sayati hukmuha. Tak puas hati lagi sebab tidak akan bawa lagi hukum dia. Nanti hukum lepas daripada ni. Hukum lepas daripada ni. Baik. Jadi daripada contoh darah hitam sehari dan kata Dr. Syamsiah, jadi daripada contoh darah hitam sehari dan merah 2 hari secara berselang-seli, ini boleh kita simpulkan, bolehkah kita simpulkan bahawa jika darah lemah berselang-seli dengan darah kuat sahaja akan menjadi kes itu dihukumkan seperti kes ghairu mumayyizah, ya? Sebab tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz mesti kita nak bagi dia, nak hukum dia mumayyizah, mesti kena cukup syarat tamyiz. Jadi kalau tidak cukup syarat tamyiz, maka kita kena bagi hukum dia hukum ghairu al-mumayyizah. Antara syarat tamyiz mesti kena bersambung darah yang kuat. Tidak berselang-seli di celahnya darah hitam. Darah yang lemah. Okey, boleh faham? Boleh faham cuma nanti kita akan cerita pula lepas daripada ni, kadang-kadang di tengah darah yang kuat saat itu ada darah yang lemah. Ada pandangan yang menghukumkan darah yang lemah juga dihukumkan sebagai haid. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Dan kenapakah dia meletakkan hukum hak ni haid juga berbeza dengan hak yang kita bincang ni. Jadi akan menjadikan kes itu dihukumkan seperti kes ghairu mumayyizah. Ya, betul. Tidak termasuk dalam benda mumayyizah. Okey. Cuba kita tengok lagi, katanya wa innama yaftaqiru ila al-qaid ats-tsalits in istamarra ad-dam kama qarrartuhu wa sarraha bihi al-mutawalli lil-ihtirazi amma law ra'at 'ashrata sawadin thumma 'ashrata humratin aw nahwaha wa inqata'a ad-dam fa innaha ta'malu bi tamyiziha ma'a anna ad-dha'ifa naqasa 'an 15 wa hadha ma'lum wa at-tanbihu 'alayhi lil-idah. Okey, sebelum daripada kita masuk wa innama yaftaqiru, anda nak ulang sekali lagi. Sekarang ni perempuan yang kali pertama keluar darah, dia melihat darah lebih daripada satu sifat. Boleh faham? Maka hukum dia darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Dengan syarat darah yang kuat cukup sehari semalam. Jadi bermakna kalau darah yang kuat tak cukup sehari semalam, tidak boleh kita kata darah kuat haid, darah lemah tu istihadah. Okey, sebagai contoh. Seorang puang ni dia mari darah hitam 12 jam. Boleh faham? Lepas tu mari darah merah sampai ke hari yang ke-20. Maka tidak boleh kita kata darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah. Sebab dia, sebab kalau kita kata gitu, ia akan membawa kepada dia, kepada kita meletakkan haid kurang daripada sehari semalam. Sedangkan sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, itu yang pertama. Syarat yang kedua, mesti darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Syarat yang kedua, darah yang kuat mesti tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau syarat darah yang kuat lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tidak boleh kita kata darah kuat haid, darah lemah istihadah, kerana ia akan membawa kepada kita akan letakkan haid lebih daripada sebanyak-banyak haid. Sebagai contoh, orang puan ni daripada hari pertama sampai hari yang ke-17 darah warna hitam. Hari yang ke-18 warna merah. Kita tidak boleh kata darah hitam tu haid. Sebab kalau kita kata darah hitam haid, jadi bermakna haid dia jadi 17. Okey, berapa dah syarat? 2. Yang ketiga, darah hitam hak yang kita kata nak letakkan dia haid, mesti dia bersambung. Mesti kena bersambung. Okey, boleh faham? Kalau diselangi oleh darah hak yang lemah di tengah dia, maka tidak boleh kita nak hukum darah haid dia, darah hak yang hitam, darah yang lemah adalah
istihadah. Sebagai contoh, orang puang ni datang darah hitam sehari, merah 2 hari, hitam sehari, merah 2 hari, hitam sehari, merah 2 hari, begitu berterusan sampai ke hari yang ke-20. Tidak boleh kita kata darah hitam haid, darah merah istihadah. Okey, boleh faham? Sebab tempoh istihadah kita hukum sebagai tempoh suci. Okey, sedangkan sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas tak? Okey, habis. Berapa dah? 3. Yang keempat, mesti juga darah hak yang lemah, mesti darah hak yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari, tidak boleh kita hukum darah hak yang kuat haid, darah yang lemah istihadah. Sebagai contoh, 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hitam. 7 hitam tidak boleh kita kata haid, 7 hitam yang kedua tidak boleh kita kata haid yang baru. Sebab darah yang lemah hanya 14 hari. Maka hukum ni, lepas tu bagaimana hukum dia? Hukum dia adalah kita tengok kepada ghairu al-mumayyizah kat lagi. Iaitu haid dia sehari semalam, 29 hari suci. Baik. Okey, habis. Katanya wa innama yaftaqiru ila al-qaid ats-tsalits in istamarra ad-dam kama qarrartu. Sesungguhnya perlu kepada qaid yang ketiga. Perlu kepada qaid yang ketiga. Okey, perlu kepada qaid yang ketiga. Mana qaid yang ketiga? Qaid ni maksudnya syarat yang ketiga. Ilal qaid ats-tsalits, qaid yang ketiga. Syarat yang ketiga. Perlu kepada syarat yang ketiga. Mana syarat yang ketiga? Tidak kurang darah dhaif daripada sekurang-kurang suci. Darah dhaif tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Jelas? Jelas tak? Perlu kepada qaid yang ketiga, idza istamarra ad-dam, apabila berkekalang darah. Mana berkekalang? Darah keluar secara berterusan, tak berhenti. Okey, boleh faham? Darah keluar secara berterusan tanpa berhenti. Istimrarud dam, lawan dia adalah inqita'ud dam. Okey, boleh faham? Istimrarud dam, lawan dia benda inqita'ud dam. Ittisalud dam, lawan dia adalah takhallulul dam bi ghairihi. Boleh faham? Ittisalud dam, lawan dia bersambung darah, lawan dia benda takhallul. Benda takhallul dicelahi oleh darah tersebut dengan benda yang lain. Okey, boleh faham? Manakala istimrarud dam, lawan dia benda inqita'ud dam. Apabila berterusan darah, maksudnya darah tidak berhenti. Jadi bermakna kalau darah berhenti, maka tidak perlu kepada syarat yang ketiga. Faham tak, Fahdi? Faham tak lagi? Sekarang ni syarat yang ketiga benda, darah yang lemah jangan kurang daripada 15 hari. Ni untuk darah keluar tanpa berhenti. Tapi kalau darah keluar berhenti, maka tidak perlu kepada syarat yang ketiga. Sebagai contoh, lagu mana? Seorang perempuan datang darah hitam 10 hari. Lepas tu datang darah merah 10 hari. Okey, berapa hari semua sekali yang? Lebih daripada sebanyak-banyak haid. Betul? Lepas tu dia mumayyizah ke tak? Mumayyizah. Sebab dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Jadi hak yang kuat adalah haid. Mana yang kuat? Hitam. 10 hari haid. Jelas? 10 hari haid. Okey, 10 hari haid. Cukup tak syarat dia? Okey, syarat yang pertama, lebih daripada sehari semalam. Tu, cukup sehari semalam. Bukan lebih, cukup sehari semalam. Betul tak cukup sehari semalam? Syarat yang kedua, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Betul tak gitu? Okey, cukup dah 2 syarat. Lepas tu darah yang merah 10 hari je. Okey, cukup dah syarat yang ketiga? Tak cukup. Betul tak? Sebab syarat yang ketiga mesti darah yang lemah jangan kurang daripada 15 hari. Sekarang ni darah lemah berapa? 10 hari. Tapi dalam masalah ni syarat yang ketiga tidak pakai. Sebab apa? Sebab darah telah berhenti pada hari yang ke-21. Darah tidak istimrar. Jelas? Darah tidak benda? Tidak istimrar. Darah berhenti. Boleh faham? Sebab itulah kata wala naqasad dha'if in istamarra. Tu mari in istamarra wa innama yaftaqiru ila al-qaid ats-tsalits idza istamarra ad-dam adalah kama qarrartuh. Seperti apa hak yang telah aku tetapkan akan dia. Okey, jadi syarat tamyiz kata siapa tulis ni? Kita tengok Zul tulis. Zul tulis dia syarat tamyiz tadi. Mana jadi gini?
Syarat tamyiz boleh. Darah kuat tidak melebihi 5 bahagi. Darah lemah tidak kurang daripada 5 bahagi. Sekiranya darah istimrar sahaja. Okey. Idza istamarra, jazakumullahu khairah untuk Zuh. Idza istamarra dam kama qarrartuhu, seperti apa yang aku putuskan, wasarraha bihil mutawalli, dan telah menjelaskan dengannya oleh Imam Mutawalli, kama qarrartuhu, seperti apa yang aku telah jelaskan, aku telah putuskan, telah aku putuskan. Mana aku telah putuskan tu? Wala naqasad dha'if, patut dia bagi inistamarra. Faham tak lagi? Tu dipanggil ma qarrara al-khatib asy-Syirbini. Lepas tu wasarraha bihil mutawalli, dan telah menyatakan dengannya oleh Mutawalli. Imam Mutawalli memang jelas sejelas-jelasnya benda ni. Baik. Sebab anda perlu kepada qaid yang ketiga apabila darah berkekalang. Perlu kepada qaid yang ketiga apabila darah berkekalang. Gini. Silap. Allahu Rabbi. Dan sesungguhnya perlu kepada qaid yang ketiga apabila darah berkekalang. Mana qaid yang ketiga iaitu naqasad dha'if, apabila berkekalang darah. Tu baru tu. Saat ni kita hurah tu tak salah dah. Cuma maksud daripada apa yang ingin disampaikan oleh pengarang ni lain sikit. Gini. Wa innama yaftaqiru ila al-qaid ats-tsalits. Sesungguhnya perlu kepada qaid yang ketiga. Qaid yang ketiga saat itu naqasad dha'if, adamu naqsid dha'if an aqalli tuhur. Tidak kurang darah yang lemah daripada 15 hari. Perlu kepada qaid yang ketiga idza istamarra dam, apabila berkekalang darah. Sesungguhnya perlulah kepada qaid yang ketiga apabila darah tu berkekalang, sebagaimana hak yang aku telah putuskan. Dan benda ini dijelaskan oleh Imam Mutawalli. Sebab benda perlu kepada qaid yang ketiga apabila darah berkekalang. Lilihtirazi, kerana untuk memelihara, untuk menjaga amma daripada masalah law ra'at asharata sawadin, sekiranya melihat seorang perempuan 10 hitam, thumma asharata humratin, kemudian 10 merah. Okey, boleh faham? Au nahwaha, ataupun seumpamanya merah. Seumpama merah kata 10 kuning ke? 10 hitam, 10 kuning. Lepas tu wang qata'ad dam, dan terputus darah. Darah tidak istimrar. Fa indaha, maka sesungguhnya perempuan ta'malu, beramal ia bitamyiziha, dengan tamyiznya. Ma'a anna dha'if, sedangkan bahawasanya darah dha'if naqasa, kurang, an 15 daripada 15 hari. Faham tak Pendi? Sedangkan darah yang lemah kurang daripada 15 hari. Wahadha ma'lum, ni adalah benda hak yang maklum, benda hak yang diketahui. Watambihu alaihi lil idah, dan membuat peringatan atasnya adalah untuk menjadi jelaskan, untuk menjelaskan sahaja, untuk memberi lebih jelas. Okey, boleh faham? Jelas tak? Sekali lagi Baik. Sekarang ni apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Syirbini? Tadi silap ana hurah. Tapi maksud ana hurah tu tak lagi dah. Cuma silap daripada kalam Imam Khatib Asy-Syirbini. Sebab kita lupa fa'il bagi yaftaqiru. Wa innama yaftaqiru. Dan sesungguhnya perlulah ia kembali kepada at-tamyiz. Kita lupa nak kembali dhamir kepada yaftaqiru. Gaduh sangat. Nak hurah inistamarra saat ni. Wa innama yaftaqiru ayat tamyiz, dan sesungguhnya perlu kepada perlu oleh tamyiz itu ilal qaid tsalits, kepada qaid yang ketiga, kepada syarat yang ketiga. Tamyiz dia perlu kepada syarat yang ketiga. Okey, boleh faham? Faham lagi? Tamyiz perlu kepada syarat yang ketiga. Faham? Sebab dia ada 3 syarat kan, syarat tamyiz kan. Jadi tamyiz dia perlu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Perlu tamyiz kepada syarat yang ketiga ini idza istamarra dam, apabila berkekalang oleh darah. Darah tidak berhenti. Kama qarrartuhu, seperti apa yang aku telah putuskan. Dan benda ni telah dijelaskan juga oleh Imam Al-Mutawalli. Sebab benda perlu tamyiz tu kepada syarat yang ketiga, lilihtiraz, untuk benda memelihara, untuk jaga supaya benda ni tak masuk. Okey, boleh faham? Untuk memelihara tentang permasalahan law ra'at asharata sawad, sekiranya seorang perempuan melihat 10 hitam, thumma asharata humrah, kemudian dia melihat 10
merah. Au nahwaha ataupun seumpamanya merah. Okey, boleh faham? Seumpamanya merah. Seumpama merah ni kita kata benda kuning ke? Maksudnya 10 hitam, lepas tu 10 kuning. Okey, kita ambil sesa. 10 hitam, 10 merah. Jadi berapa hari semua sekali? 20 hari. Jadi, hak yang kuat haid, hitam, haid. Hak merah, istihadah. Dah hak merah berapa hari saat ni? Cukup dah syarat yang ketiga? Tak cukup. Okey, boleh faham? Tak cukup syarat yang ketiga. Tapi tetap dihukumkan hak yang merah istihadah. Faham lagi? Faham lagi? Sesungguhnya perlulah tamyiz kepada syarat yang ketiga apabila berkekalang darah. Jelas? Apabila darah berkekalang. Sebab nak jaga masalah ni ya. Nak jaga masalah ni. Sebab betul bagi ini istamar'ah. Jadi kalau darah tidak berkekalang, dengan makna darah berhenti dulu, maka ketika tu tidak terpakai syarat yang ketiga. Lepas tu wang qata'ad dam dan terputus darah fa innaha maka sesungguhnya perempuan itu ta'malu beramallah ia bitamyiziha dengan tamyiznya. Hak yang kuat haid, hak yang lemah istihadah. Ma'a anna dhaif sedangkan darah yang lemah naqasa an 15 kurang daripada 15 hari. Wa hadha ma'lum ini ada suatu hak yang maklum wa tanbihu alaihi lil idah peringatan beri peringatan pula. Benda ni maklum dah tapi beri peringatan pula untuk idah. Okey, boleh faham? Jelas tak tu? Jelas dah. Allahu Rabbi, tarik nafas panjang kau. Tarik nafas panjang. Dia sebenarnya hak ni tak berat sebenarnya. Tapi nak hura tu. Nak hura, nak beri faham molek. Tak berat mana sebenarnya ni. Jelas Lepas tu situ je lah hari ni. Walaupun sikit nak buat apa ni. Wa ini jitama'a qawiyyun wa dha'ifun wa ad'af. Ni penting kau ni. Sekira je berhimpun oleh darah yang kuat, dha'if dan ad'af. Lebih dha'if. Tadi 2 sifat, ni berhimpun 3 sifat. Dan mungkin berhimpun 4 sifat. Maka kita tengok benda syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk kita hukum darah yang kuat haid, darah yang lemah sebagai istihadah. Ini benda yang memang cukup penting. Dalam kita nak menyelesaikan permasalahan istihadah, hak ni mesti kita kena betul-betul faham. Hak ni mesti kita kena masuk betul-betul masuk. Hak ni. Allah Rabbi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Dan minta maaf banyaklah atas benda kesilapan dalam menghuraikan tadi, dalam kesilapan syarah. Kadang-kadang kita gaduh silap hurai. Tapi tak apa, kita sedar sebelum daripada kita habis. Tapi biasanya kalau lepas habis pun anda masih lagi sedar. Sedar lagu mana? Sebab dia biasa gini. Biasa kalau kita baca suatu kitab, lepas daripada baca tu kita akan teringat dalam kepala. Kita teringat dalam kepala. Jadi hak situlah kita dapat sedar, silap masalah ni. Kadang-kadang kan kita baca kitab, kita baiki sebulan sebelum daripada ni. Bukan orang tanya, bukan orang khabar. Jadi benda tu kita mikir. Lepas daripada kita baca kitab, kita mikir balik benda yang kita baca. Jadi kita pun cuba adukan dengan maklumat-maklumat yang lain, yang telah ada sebelum daripada ni. Rupa-rupanya, aku silap masalah ni. Lepas tu cuba kita perbetulkan semula. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.